alhamdulillah itulah dia ya. Lihat bagaimana asas perpaduan itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam kisah sahabat tadi. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua, khusus pada Dr. Zaharuddin. Yang berbahagia doktor, apabila kita melihat ya, Nabi SAW sudah tentunya merupakan contoh terbaik dalam membentuk persefahaman ke arah perpaduan ya. Jadi kalau tidak, bagaimana para sahabat dahulu latar belakangnya berbeza-beza ya, ada kalangan pemimpin, ada kalangan rakyat biasa dan sebagainya ya. Begitu juga bagaimana baginda mampu untuk menyatu padukan ya, golongan Muhajirin dan juga Ansar ya, dan bagaimana kalau dilihat dulu kaum Aus dan juga Khazraj ya, dapat disatukan. Jadi agaknya bagaimana Rasulullah SAW membina persepahaman itu di kalangan para sahabat sehingga terbinanya yang dikatakan sebagai generasi Rabbani. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad selaku moderator, Fadil sahabat saya yang dikasihi, Fadil Ustaz Dr. Zahazan Muhammad, seterusnya kepada yang di-Ketua Majlis Peranggaran Pasir Gudang, dan juga seterusnya kepada kumpulan wakaf An-Nur bersama-sama dan seluruh ahli kuasa program muslimin dan muslimat, ilmuwan dan ilmuwati yang hadir pada hari ini, Ustaz dan Ustazah dan Datuk Ikhtilat yang dalam Allah sekalian. Syukur kita dapat bersama-sama pada pagi ini selepas berarak dari dibuatkan dan berselawat sudah tentunya. Lalu kita harapkan pada ketika ini kita dapat duduk walaupun mungkin cuaca semakin saat semakin panas, tetapi kita dapat menghayati bagaimana baginda Nabi SAW pergi ke dalam peperangan Tabuk itu dahulu ya, peperangan yang sukar dinamakan. Bagaimana pada ketika itu umat Islam di Madinah sedang merangka-rangka untuk memetik buah-buahan di Madinah dan menjualkannya bagi mendapat pendapatan untuk beberapa bulan, mungkin setahun punya pendapatan. Orang kata tengah bisnes baik, tengah timing baik, tiba-tiba Nabi ajak pergi berperang, tuan-tuan. Pergi berperang pula pada musim Swaifi, musim panas. Musim panas ni kalau dekat padang pasir mungkin dalam 55 ke 60 darjah Celsius, tuan-tuan. Saya sendiri pernah naik bas daripada Tabuk pergi ke Madinah. Kita tengoklah kiri kanan tu, Masya Allah, itu pada tahun 2004 tu. Tahun 2004 pun kita tengok dia punya kawasan tu cukup tandus dengan padang pasir yang luas, bukan padang pasir yang landai, tetapi padang pasir yang berbukit bukau gunung gana. Saya tengok tu terasa, maknanya ya Allah, kalau aku dah disuruh hari ni pun tak tahu lagi bersanggup atau tidak sanggup. Kita tahu apa kan? Jadi itulah iman para sahabat yang Nabi SAW didik sampai ke tahap begitu miracle, luar biasa. Luar biasa. Jadi memanglah tuan-tuan dan puan, syurga ni khas untuk orang luar biasa. Sebab itulah Allah dah kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Yang orang yang bersyukur inilah yang luar biasa. Cukup tak agaknya kita bersyukur dengan nasyid? Syukur, syukur, syukur ya Allah. Cukup tak? Kan? Kerana iman itu para ulama antara Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun dah sebutkan ya, al-iman apa dia? Iaitulah at-tasdiq bil qalbi wa nutq bil lisan wa amalu bi jawarih. Iaitulah iman yang betul-betul ada, itu adalah membenarkan di dalam hati, diungkapkan dengan lidah. Maka kalau kita berselawat tadi, kita dah ungkap dengan lidah ya? Wa amalu bi jawarih, dan mengamalkan dengan anggota ini. Lalu kita dah pergi berarak, berselawat, dah dapat 2 ke dah dapat 3 sekali. Belum lagi tu kan? Berarak tu tak susah, tak berapa susah sangat. Duduk dalam majlis forum ni lagi susah daripada berarak
Dia susah nak mendengar dengan bagus dalam keadaan cuaca yang agak panas sedikit ya. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita nak memahami bagaimana Nabi SAW membina para sahabat, maka kita akan dapat lihat Nabi menunjukkannya dengan lisanul hal yang pertama sekali. Nabi tunjukkan dengan baginda Nabi sendiri. Macam kita lah, kalau kita nak didik anak-anak kita, kita kata anak kita jangan tengok cerita ni, tapi kita masih tengok lagi, maka anak kita pun confused ya. Kita kata ayah tak apa, ayah dah besar, ayah boleh tengok, kamu kecil lagi. Anak dia mungkin tak berapa dapat terima justification dan double standard. Kalau orang besar pun tak boleh terima double standard, anak-anak lagi susah nak terima double standard ya. Dia tengok ayah dia beli baju baru, dia tak dapat baju baru, dia dah terasa sebentar ya. Jadi Nabi SAW menunjukkan bahawa baginda sendirilah yang carry dulu apa yang baginda cakap. Maka apa yang pertama ya, yang kalau kita sebutkan tadi, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahazan dah sebutkan, yang pertama sekali sudah tentulah keyakinan kepada akhirat, keyakinan kepada Islam itu sendiri dan ganjaran-ganjaran dia. Nabi SAW kata kepada para sahabat, laulam tudafinu la na'udzullahi ayusmi'akum azab al-qabr. Wahai sahabat-sahabat aku, kalau kau semua ni tidak, kalau kamu semua ni tidak akan dikafankan dan dikebumikan, nescaya aku dah cerita dah minta pada Allah, dah doa pada Allah agar kita semua dapat mendengar bunyi azab di dalam kubur. Masya-Allah ya? Sebab Nabi nak selamatkan kita sangat ni tuan-tuan, nak selamatkan para sahabat ni. Kalau boleh Nabi nak suruh warning yang aku nak beri ni betul-betul ni, bukan cerita dongeng, bukan benda-benda yang fictitious, tetapi benda yang betul. Sampai kalau boleh Nabi nak minta pada Allah sampai sahabat boleh dengar, supaya mereka semua boleh selamatkan diri mereka. Tapi Allah tak benarkan kita. Allah tak benarkan. Maka pernah berlaku satu kisah bagaimana Umar Al-Khattab bila mana dia bertanya kepada Rasulullah, adakah orang di dalam kubur ini? Umar kata, aturatu lana uqulan. Wahai Rasulullah, adakah kita di dalam alam barzah nanti kita akan dikembalikan akal kita? Akal ni maksud apa? Menurut uraian para ulama, akal itu begini. Akal kita hari ini mendapat mesej daripada urat saraf kita berada di tangan dan di anggota kita ni, memberitahu kita ni panas. Ini akal kita yang beritahu kita. Akal kita yang beritahu ya? Kalau dalam kubur tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok dalam kubur tuan-tuan yang sudah digali? Pernah tengok tak dalam kubur dia ada satu macam longkang kecil tuan-tuan? Longkang kecil dia, yang mana itu nama dia yang lahat. Pernah tak agaknya tuan-tuan baring dari sini tuan-tuan? Belum dah ya? Belum dah try. Agaknya kalau kita baring situ tuan-tuan, kemudian tutup kayu atas tu, bagilah 2 jam agaknya, boleh tak? 2 jam dia bagilah, jangan 2 jam dia, boleh tak? Agak-agaknya kalau ikut penilaian akal kita selesa ke tak selesa tuan-tuan? Masya Allah, confirm tak selesa. Tapi itulah yang nak ditanya oleh Umar. Aturan lana uqulan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bila kita masuk nanti dalam alam barzah ni, adakah akal kita akan dikembalikan? Nabi kata na'am. Ya. Mana nak menceritakan soalannya bahawa sekarang ini bila di alam barzah kita akan dikembalikan, kita seumpama kita hidup, dan tapi kita di alam lain. Kalau kita bagus, dia akan jadi dalam hadis yang saya disebut rahmatun min riyadil jannah. Kalau ada seseorang yang tidak bagus, dia jadi rahmatun min hubalil niran. Dia jadi satu longkang, satu parit, satu lubang daripada lubang api neraka jahannam, na'udzubillah. Dan kalau kita bagus, maka insya-Allah kubur yang sempit itu akan terasa luas. Kerana luas dan sempit itu bukan semestinya berada pada fizikal, tapi pada hati kita. Itu pada rasa. Rasa itulah dikurniakan pada Allah, oleh Allah. Kan macam ada orang rumah yang besar, kita orang luar ni nampak rumah besar, tapi kita, we never know orang di dalam itu mungkin tersangat menderita kerana isteri yang bermasalah, atau suami yang bermasalah, atau anak yang bermasalah. Ada orang yang rumahnya di hulu-hulu Mesir sana tu, ataupun hulu-hulu kat mana beri hulu kat Johor ni, Mesir. Saya kata Mesir tu sebab tak ada airport kat situ. Dia hulu lagi. Kalau tak kata hulu tu tuan-tuan ya, mungkin
rumah dia kecil je, kipas angin pun tak ada, aircon pun tak ada, tapi senyum dia ahli dalam rumah. Sebab apa? Sebab nak beritahu dia tak semestinya pada fizikal. Maka Allah SWT boleh menjadikan seseorang di alam barzah itu walaupun nampak kecil pada fizikalnya, tetapi adalah Allah memberikan dia ketenangan dan salah satu taman daripada taman syurga. Maka inilah antara teknik yang digunakan oleh Nabi nak mengajar para sahabat yang hingga akhirnya kerana kesatuan iman mereka, kesatuan Islam mereka, kesatuan kefahaman mereka, mereka terus berkasih sayang di antara satu sama lain. Inilah dia yang disebutkan oleh Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Wahai manusia, Allah kata, kalau kamu mengambil semua harta dunia ni, kamu kumpulkan untuk menjatuhkan hati-hati manusia. Kamu gunalah minyak, kamu gunalah emas untuk menyatukan hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu pasti tidak akan berjaya melunak dan menjinakkan hati mereka, kecuali Allah lah yang boleh menjinakkan hati mereka. Ini maknanya Islam sebagai pegangan hanya satu-satunya jalan untuk membenarkan kita mampu untuk bersatu. Bukan atas nama bahasa, bukan atas nama warna kulit, atas nama bangsa, atas nama kaum, atas nama adik-beradik, paknakan, waris, tidak. Semua itu takkan berjaya menyatu padukan hati manusia. Tengok berapa ramai adik-beradik yang bergaduh kerana perniagaan. Tengok berapa ramai adik-beradik bergaduh kerana wang pusaka. Tengok berapa ramai kawan yang bergaduh kerana wanita. Berapa ramai kawan yang bergaduh kerana harta dan pangkat. Tak kira lah kawan dapat kat sekolah dulu bertepuk bertampur macam Ipin dan Ipin tu, tapi dia dah dewasa bergaduh. Kan? Maka itulah dia Nabi SAW dan Allah dah sebut Islam. Maka Nabi masukkan itu dalam diri para sahabat. Maka Nabi pun masukkan adab-adab bermasyarakat. Maka Nabi SAW beritahu, la yu'minu ahadukum, tidaklah cukup iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi sahabat dia ma'yu'ibul nafsi, sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Tapi Nabi ini bukan sebut sekosong saja. Nabi sebut ni dan amalkan. Itu yang susah bukan. Ilmu kita ada taklah susah sangat, tapi nak amalkan ilmu itu, Masya Allah, itu yang lebih sangat mencabar. Maka Nabi sendiri tunjukkan bagaimana contoh kasihnya baginda pada sahabat-sahabatnya. Dalam begitu banyak antaranya Nabi dapat sahaja harta daripada Al-Faid ataupun Al-Ghanimah, Nabi buat sahaja sembelihan. Nabi pun kata kepada Aisyah, agihkan kepada sahabat-sahabat. Aisyah pun turunlah, agihkan. Nabi tak sempat makan pun, sembelih kambing, terus agih. Sampai kan Nabi balik, Nabi pun tanya Aisyah, hal baqiya lana min syai', ada tak lagi yang kita simpan? Aisyah kata, ma baqiya lana illa kathiya, tak ada yang kita simpan dah wahai Rasul kecuali bahagian bahu kambing je. Maka Nabi pun kata, la, salah tu Aisyah, baqiya kulluha ghaira kathiya, sebenarnya semua kita dah simpan kecuali bahagian bahu sahaja. Isteri Nabi pun Nabi sentiasa memberikan tazkirah tentang sentiasalah membuat perkiraan berdasarkan akhirat. Walaupun Aisyah tadi mula-mula cakap benda yang apa yang berada di depan mata, iaitulah semua kita dah sedekahkan kecuali bahagian bahu. Nabi kata salah tu, itu yang sedekah tu sebenarnya semua kita dah simpan. Yang kita tak sedekah itulah yang kita habiskan. Jadi tuan-tuan, nak ubah, bukan isteri Nabi saja yang diajar begitu, malah semua sahabat dan umat Islam sebetulnya. Ya. Jadi itu dia, Nabi tunjukkan bagaimana Nabi tak makan, tak ambil, Nabi beri pada orang. Ithar, orang kata ithar, konsep ithar di dalam Islam. Ya, dan begitu juga ditunjukkan oleh para sahabat dengan satu dengan yang lain. Bagaimana kisah yang cukup popular, ya, iaitulah ada sahabat-sahabat yang cedera nak minum air, bagi ke orang ni, bagi ke orang ni, orang ni bagi ke orang, sehingga semuanya mati syahid tanpa satu-satu dapat menikmati air tersebut. Masya Allah. Ya. Dan begitu juga kita lihat bagaimana kesan daripada Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar adalah dialog di antara seorang sahabat, ya, yang mana beliau ini kita tahulah Sa'ad namanya, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, dia adalah daripada kalangan Ansar, ya, yang mana beliau berkata, ya Abdurrahman,
wahai Abdurrahman bin Auf, ana akthar ahli Madinah malan wa aqalluha iyalan. Wahai Abdurrahman, aku ni orang yang paling kaya dari suk harta dekat Madinah, tapi yang paling sikit ahli keluarga dan anak-anak. Maka dia pun berkata kepada Abdurrahman, fanzur ila ayya syatri min mali fahuz. Kamu tengoklah harta aku yang kau rasa minat sebahagiannya, kamu ambil. Dan kau tengok pula imra'ataini hataini, kau tengok ada dua isteri aku, kalau kau berkenan salah satu, kau ambil lah, aku ceraikan. Itu dia tuan-tuan sampai tahap tu. Kita tak nak buat kalau itu dapat dia kan. Kalau kita nak bagi pilih pun, kita pilih dulu lah. Kau ambil satu lagi lah. Yang ni kau tak pilih, agak je lah. Ini bagi dua-dua, kau pilih sendiri lah. Aku tak buat pilihan, kau je pilih. Weh, hebat benar tu tuan. Tapi Abdurrahman bin Auf cukup gentle. Dia pun kata, barakallahu fi malika wa ahli. Semoga Allah berkat pada harta kamu dan ahli keluarga kamu. Dulunya ala su. Aku perlukan satu je, tunjukkan buka mana pasar. Dia pun tunjukkan. Terus dia berniaga, dia ada modal sikit bawah. Dia berniaga. Satu hari dia datang jumpa Nabi, lain macam. Masa dia berhijrah tu dia contoh, dia jumpa Nabi dah ketika lain macam. Nabi tengok ada kuning-kuning sikit kat tangan dia, ada dekat baju dia semua kat muka dia ada lain macam. Sudah macam orang kahwin. Macam ada orang tak kahwin boleh tengok baju tak gosok, itulah. Skokin gosok, itulah kan. Tapi dah kahwin tu semua macam rupiah pun tak ada kuning-kuning. Okey. Lepas cukup tu ngelak dah bukan. Tak basuh sahur pun tak nampak. Jadi bila mana Rasulullah tengok begitu, Rasulullah kata, apa terjadi pada kau Abdurrahman? Engkau telah berkahwin tak? Abdurrahman kata, ya. Maka Nabi pun berkata, barakallahu fi, barakallahu lakuma wa awlin walau bisyar. Nabi kata, semoga Allah memberkati kamu, kedua pasangan, dan buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Itulah dia asal usulnya hadis tersebut, yang perlu kita buat kenduri walimah walaupun dengan seekor kambing. Sebab Abdurrahman bin Auf punya masa tu dia buat kenduri siap-siap. Orang tak tahu. Bila orang tak tahu dia jadi masalah. Sebab tu Nabi kata, aqlilun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu fiha bidufuf. Iaitulah, iklankanlah perkahwinan dan jadikanlah nikah itu di masjid, dan tepuk dan pukullah gendang-gendang dan pompang-pompang. Okay. Jadi saya kira itulah antara mukadimah yang boleh saya berikan, sebagaimana Nabi mendidik para sahabat sehingga kesatuan mereka dan ikatan mereka terlampau kuat, ya, sebagaimana mereka merasakan yang baik untuk diri mereka. Mereka inginkan itu juga kepada sahabat mereka. Dan juga Nabi mengarahkan para sahabat untuk menjauhi, mengumpat yang menjadi sumber kepada perpecahan. Nabi pun minta para sahabat menjauhi mengadu domba, an-namam, ya, yang menjadi sumber perpecahan. Dan Nabi minta semua kita menghormati harta saudara kita. Ini sikit dia tulisnya, kalau tidak dengan mikrofon, kita boleh ingat poin ini. Ada di antara kita yang bekerja dengan majikan, kita jadikan harta majikan tu, kita tak pernah fikir pun majikan akan rugi ke tak rugi. Kita main sempat saja. Waktu dia kita ambil, kita dia punya photostat pun kita photostat IC kita, anak kita, macam-macam. Tak pernah kita fikir pun bahawa majikan akan kena bayar, ya? Sebab kita tak merasakan itu macam harta kita. Ramai orang tanya saya persoalan-persoalan seumpama ini. Contohnya dia tanya, Ustaz boleh tak saya entitled kalau pergi dengan gaji saya dengan jawatan saya entitled untuk buat claim naik kapal terbang first class. Tapi kalau saya tak naik first class, saya naik economy class. Tapi saya claim business class, supaya saya dapat pocket halal tak? Saya tanyakan dia, ada tak dalam condition kata kalau tak naik tetap dapat? Tak ada claim. Mesti dia based on apa nama tu, real claim lah, claim yang betul-betul lah. Maka dia kata, maka dia kata kalau gitu, ada tak maknanya majikan tahu benda ni? Majikan tak tahu, tapi saya naik. Kalau saya naik, kalau saya tak naik, saya tak dapat lah. Maka saya kata, cuba kamu jadi bos dan ada anak buah kamu buat dia, dia suka lah. Suka kan? Dia kamu buat orang sama lah juga. Kita tak suka membuat kita beri kita macam itu, kenapa kita buat orang? That's the point. Ya, dan itulah Nabi kata. Sebagaimana Nabi pernah menyebutkan, la yahilu limri'in, tidak halal bagi seorang muslim
atau ayakhudha asa akhihi bighairi dhibi nafsi. Tidak hanya seorang muslim ambil harta seorang yang lain walaupun sebatang tongkat, kecuali dengan keredaan sahabat dia. Jadi inilah tuan-tuan, banyak perkara yang Nabi ajar terlampau luas, tapi itu adalah selected yang kita nak sama-sama kongsikan. Wallahu ta'ala alam.